Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ahlan kepada sahabat-sahabat semua yang berada di ruangan TikTok, Adeline Maira dan juga Amir, Fatimah Az-Zahra serta yang lain-lain yang berada di ruangan Facebook, ahlan Fatimah Samsuddin, Ayu Hafiz, kemudian Nuriyah Wan Hassan dan juga Allahumma salli ala Haifa Najwa, Nurjahan Karamdat serta sahabat-sahabat yang lain, ahlan kepada semua. Kita bertemu kembali dalam Santai Sirah siri yang keempat pada malam ini. Malam yang kelima daripada Rabiul Awal. Kita dah masuk hari yang kelima daripada Rabiul Awal. Mudah-mudahan pada bulan kelahiran baginda Nabi SAW ada sedikit sirah berkenaan tentang perjalanan kehidupan baginda yang dapat kita ambil tahu, yang dapat kita ambil pengajaran dan kita bawa dalam kehidupan insya-Allah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita betulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana apapun yang berlaku adalah dengan berdasarkan kepada niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita dah berada pada siri yang keempat, Santai Sirah, menggunakan kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum, dan penulis pada tajuk yang ketiga ini membawa tajuk berkenaan tentang agama dan bangsa Arab. Apakah agama yang dianuti oleh bangsa Arab? Terutamanya kita nak menyebut tentang nenek moyang Nabi SAW daripada Quraisy dan juga bangsa Arab Adnan. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, kebanyakan orang Arab mereka menyahut seruan Nabi Ismail ketika baginda alaihi salatu wassalam mengajak mereka kepada agama bapanya Ibrahim. Maka kebanyakan daripada masyarakat Arab pada zaman Nabi Ismail, mereka memang menganuti agama Nabi Allah Ismail dan Ibrahim. Mereka beriman kepada Allah yang Esa. Mereka percaya kepada Allah yang satu. Maka ini adalah keadaan bangsa Arab. Dan apabila penduduk-penduduk Mekah beriman, maka penduduk-penduduk sekitar dan kebanyakan daripada bangsa Arab, mereka juga beriman kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Kata penulis buku, seperti kebiasaan, dengan berlalunya masa dan zaman, maka mereka telah mula lupa sebahagian daripada ajaran-ajaran Nabi Allah Ismail dan Ibrahim, namun mereka tetap berpegang kepada beriman kepada Allah yang Esa dan tidak mensyirikkan Allah dengan apa-apa. Lalu sejak bila datangnya penyembahan berhala di tanah Arab, sejak bila datangnya kesyirikan di tanah Arab, maka kata penulis buku rahimahullah, ketika zaman Ammar bin Lu'ay. Ketika mana zaman Ammar bin Lu'ay dengan ha. Maka pada zaman Ammar bin Lu'ay, siapakah Ammar bin Lu'ay? Kata penulis buku, Ammar bin Lu'ay adalah sebahagian daripada pemimpin-pemimpin daripada kabilah Khuza'ah. Kita telah sebut selepas daripada kewafatan Nabi Ismail,
maka ada dua orang anaknya pernah menjadi pemerintah Mekah. Kemudian disusuli dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disusuli dengan kabilah Jurhum, memerintah lama ribuan tahun. Dan kemudian Khuza'ah pernah memerintah Mekah lebih daripada 300 tahun. Salah seorang daripada pemerintah dari Mekah, daripada kalangan Khuza'ah, nama dia adalah Amr bin Luhai. Maka Amr bin Luhai, kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, adalah orang yang sangat disukai oleh penduduk Mekah. Dia suka bersedekah, dia rajin menolong orang, maka dengan kepribadiannya ini, dia disayangi oleh masyarakat, dicintai oleh rakyat, dan dia adalah orang yang sangat dihormati dan disegani di Mekah. Siapakah nama dia? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Lalu bagaimana dia boleh terpengaruh dengan menyembah akan selain daripada Allah? Maka kata para ulama sirah, dia telah pergi ke Syam. Kita tahu zaman dulu, maka bangsa Arab, mereka selain berniaga di tempat masing-masing, mereka banyak berantau menuju ke Syam dan Yaman untuk berniaga. Sebab itu adalah bandar yang menjadi tumpuan. Di situ adanya pelabuhan, di situ banyak orang datang dan mereka berulang-alik di antara Syam dan Yaman untuk berniaga. Maka begitu juga Amr bin Luhai, dia telah pergi ke Syam. Ketika di Syam, dia nampak ada penduduk Syam yang menyembah berhala. Maka Amr bin Luhai pun telah tengok, telah lihat, telah perhati, dan dia suka kepada apa yang dilakukan dengan penyembahan kepada selain daripada Allah. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka dia telah bawa pulang ke Mekah satu berhala yang bernama Hubal. Dia telah pulang ke Mekah satu berhala yang bernama Hubal. Dia bawa balik ke Mekah berhala daripada Syam. Dia dapatkan daripada Syam, maka itulah berhala yang pertama yang dibawa ke Mekah oleh Amr bin Luhai pada zaman pemerintahan dia. Maka bila dia dah sampai ke Mekah, kerana dia ni orang yang disayangi oleh penduduk, dan penduduk ketika itu pun mereka tidaklah berpegang kuat kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim, sebab masa telah berlalu lama, zaman telah berlalu lama. Maka bila yang ajaknya orang yang mereka suka, orang yang mereka sayang, orang yang mereka idola, orang yang mereka hormat, maka bila Amr bin Luhai ajak aja, maka hampir keseluruhan penduduk Mekah telah mula menyembah Hubal, berhala yang dibawa daripada Syam oleh Amr bin Luhai. Sebab itu kadangkala bahaya ta'assub dalam bentuk tanpa ilmu. Ta'assub. Zaman kita ta'assub ni banyak. Kadangkala ada orang yang ta'assub kepada pihak yang tertentu, kepada kepada kumpulan yang tertentu, kepada parti yang tertentu, kepada artis yang tertentu, kepada influencer yang tertentu, yang mana kadang-kala walaupun orang tu buat silap, dia tetap membenarkan kesilapan tersebut. Walaupun orang tersebut buat benda yang tak betul, dia tetap membenarkan. Dan inilah yang berlaku kepada Quraisy, yang mana mereka dalam keadaan tidak kuat keimanan mereka, pegangan mereka kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Apabila Amr bin Luhai, tokoh yang mereka sayang, idola, tokoh yang mereka suka, bawa berhala daripada Syam untuk disembah oleh penduduk Mekah, diajak aja, maka semua penduduk Mekah ikut. Sebab itu bahaya untuk kita ikut melulu ataupun terlalu ta'assub kepada pihak yang tertentu. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Panggil Umi dengan buat pen. Okay. Maka ini pada muka surat yang ke-35. Muka surat 35. Okey. Minta maaf. Maka apabila penduduk Mekah mula sembah apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai, maka kata penulis buku, maka lama-kelamaan penduduk sekitarnya pun ikut. Penduduk sekitar Mekah pun ikut. Dan ini adalah kerana mereka percaya apa yang penduduk Mekah buat, maka betul. Dan ini pun kadang-kadang zaman kita bahaya.
Ada sebahagian orang dalilnya adalah apa yang penduduk Mekah buat. Maka walaupun kadang-kala apa yang di Mekah tu tak semuanya betul, maka dalilnya, oh penduduk Mekah buat macam ni, dekat Mekah ada benda ni, mesti betul. Maka itulah yang berlaku pada zaman tersebut, kata penulis buku. Maka penduduk Hijaz pun turut mengikuti jejak penduduk Mekah kerana mereka merasakan penduduk Mekah adalah penguasa Kaabah dan penduduk tanah haram. Maka mereka pun turut sama menyembah Hubal, patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai ke Mekah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang berada dalam perkongsian santai sirah yang mana kita masih lagi belum masuk berkenaan tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keadaan suasana bangsa Arab daripada sudut agama sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mohon bantu untuk share, kongsi dan sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kemudian penulis buku membawakan beberapa berhala lain yang telah mula timbul, yang telah mula muncul, yang telah mula datang ke tanah Arab. Kata penulis buku, antara berhala mereka yang tertua. Ada kertas. Sekejap. Boleh tulis? Boleh tulis. Sekejap. Sekejap, minta maaf. So, ada nak beritahu ni. Okay. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina. Kemudian penulis buku membawakan tajuk berkenaan tentang berhala-berhala yang lain. Maka apabila ada satu berhala yang dibawa daripada Syam dan makin ramai orang yang mula minat untuk menyembah apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai daripada Syam, maka kata penulis buku, maka mereka telah mula membuat berhala-berhala yang lain. Mereka telah mula membuat sembahan-sembahan yang lain. Maka sebab itu bila kita tengok di dalam surah An-Najm, juz yang ke-27, Allah berfirman tentang beberapa nama berhala yang lain. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manah ats-tsalitsatal ukhra. Dalam surah An-Najm, Allah menyebut lagi 3 berhala. Lat, Uzza dan yang ketiga adalah Manah. Maka penulis buku menceritakan kepada kita tentang lagi 3 berhala di manakah penduduk Mekah dan masyarakat Arab letakkan. Kata penulis buku, antara berhala mereka yang tertua juga adalah berhala yang bernama Manah yang diletakkan di Mushallal, di Mushallal. Maka Mushallal ini adalah sebuah tempat yang berhampiran dengan Qudayd. Kalau kita dalam perjalanan di antara Mekah ke Madinah, kita akan nampak signboard yang tulis Mushallal dan Qudayd. Ianya adalah tempat yang tidak jauh daripada Mekah, ianya lebih berhampiran dengan laut, dengan kawasan laut. Maka mereka letakkan Manah di Mushallal dan Qudayd supaya penduduk situ boleh menyembah akan benda tersebut di kawasan tersebut. Kemudian mereka telah meletakkan patung yang terkenal Al-Lat di mana? Di Taif, supaya penduduk Taif dan sekitarnya boleh untuk menyembah di tempat itu. Kemudian mereka telah meletakkan Al-Uzza di Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah pun tidak jauh daripada Mekah. Maka mereka letakkan Al-Uzza di Wadi Nakhlah. Maka inilah menjadi 4 yang menjadi tumpuan. Adapun yang kecil-kecil banyak. Maka Hubal di Baitullah, Manah di Qudayd dan Mushallal, Lat mereka letakkan di Taif dan Uzza mereka letakkan di tempat yang bernama Wadi Nakhlah. Kata penulis buku, setelah syirik mula berleluasa, sebab bila ada demand, maka bila ada permintaan, maka mereka pun buat lagi yang kecil, yang pelbagai bentuk dan rupa. Maka sebab itu mereka telah buat pelbagai yang lain. Bahkan dalam sebahagian riwayat sirah menyebut bahkan jin telah menunjukkan kepada Amr bin Luhai sembahan-sembahan yang pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh. Di dalam surah An-Nuh,
Allah ada menyebut nama-nama sembahan yang pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh. Yang mana Allah berfirman, waddau wala suwa'a wala yaghuth wa ya'uqa wa nasra. Ada lagi 5 sembahan yang pernah disembah pada zaman Nabi Nuh oleh kaum dia. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasar. Maka jin-jin telah tunjukkan kepada Amr bin Luhai untuk dia keluarkan, dia gali daripada tempat yang tertentu berhala-berhala yang pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ini mengikut satu riwayat. Sampaikan kata penulis buku, bila kita baca dalam hadis riwayat Muslim contohnya, baru hari ini kita dalam Sahih Muslim, kita telah baca sewaktu dalam hadis-hadis berkenaan tentang pembukaan kota Mekah, yang mana dalam hadis riwayat Muslim dinukilkan bahawa pada zaman Nabi SAW sampai ke Baitullah ketika pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah, ketika itu dekat sekeliling Kaabah sahaja, bukan dekat tempat lain, sekeliling Baitullah sahaja terdapat lebih daripada 360, ada 360 sembahan patung yang mereka letakkan di sekeliling Kaabah. Maka mereka mula buat. Maka ini adalah yang kecil-kecil yang mereka buat. Adapun yang besar adalah Hubal, Manah, Lat dan juga Uzza yang kita telah sebutkan kisahnya sebelum ini. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka daripada sinilah Amr bin Luhai mula mereka reka macam-macam amalan. Yang kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan nampak amalan-amalan yang Allah sebutkan ini. Dan inilah cabaran Nabi SAW nak menghapuskan kepercayaan yang telah mekar di dalam sanubari Quraisy dan masyarakat Arab. Maka antaranya apa? Yang pertama, mereka akan beriktikaf. Maksudnya duduk. Mereka akan beriktikaf, meminta, memohon kepada sembahan-sembahan mereka yang ada diletakkan di Baitullah, ada diletakkan di tempat-tempat yang strategik. Maka inilah amalan yang mereka buat. Daripada awalnya mereka menyembah Allah, mereka berubah kepada menyekutukan Allah. Yang kedua, mereka menunaikan haji ke atas sembahan-sembahan tersebut. Lalu sebelum ni mereka tawaf Baitullah, tapi selain daripada tawaf Baitullah, mereka juga tawaf di sekitar sembahan-sembahan yang mereka telah buat. Yang ketiga, mereka melakukan pelbagai jenis sembelihan dan korban untuk sembahan-sembahan mereka. Maka Al-Quran ada ceritakan pada suratul An'am pada ayat yang ke-121 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Janganlah kamu makan sembelihan yang disembelih dengan nama-nama sembahan patung berhala yang mereka buat sembelihan tersebut. Yang keempat, mereka juga menyediakan makanan-makanan yang lazat, yang enak untuk sembahan-sembahan tersebut dalam keadaan mereka sendiri tak mampu sebenarnya. Maka inilah perkara-perkara banyak sebenarnya. Kemudian antara perkara pelik yang mereka percaya adalah berkenaan tentang binatang-binatang ternakan. Yang mana perkara ini kita boleh lihat kalau kita baca Al-Quran suratul Ma'idah ayat 103. Maka Allah berfirman, ma ja'alallah, Allah tidak pernah mensyariatkan bahirah, saibah, wasilah, ham, walakinnal ladzina kafaru yaftarun. Firman Allah akan tetapi inilah apa yang mereka reka-reka ala Allah dan mereka kata Allah yang suruh. Maka ada binatang ni tak boleh makan, tak boleh tunggang, tak boleh sentuh, tak boleh buat apa-apa. Maka ini kepercayaan masyarakat Arab Quraisy ketika itu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah antara kepercayaan mereka yang bermula daripada zaman Amr bin Luhai. Kemudian pada muka surat 41, antara kepercayaan mereka yang pelik adalah mereka meramal nasib dengan al-azlam yang Allah sebut dalam suratul Ma'idah.
wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, yang ada bukan dalam surah Al-Maidah betul, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Apakah azlam? Azlam adalah anak-anak panah yang mereka telah tulis pada setiap anak panah tersebut tulisan-tulisan yang tertentu dan mereka meramal nasib. Maka kata penulis buku rahimahullah, maka ada beberapa set anak panah. Ada anak panah yang ada 3 set anak panah, dan anak panah ini mereka letakkan pada sembahan-sembahan mereka. Maka ada anak panah yang akan tertulis ya ataupun tidak. Lalu kalaulah contoh dia nak pergi contohnya balik kampung lah, contoh balik kampung. Dia tak tahu nak buat keputusan apa, susah sangat. Padahal tak susah mana pun nak buat keputusan. Tetapi kerana mereka dah percaya begitu, maka mereka akan pergi kepada penjaga sembahan dan mereka akan kata, saya nak minta maklum, adakah saya perlu balik kampung ataupun tak. Maka penjaga sembahan, penjaga berhala pun, dia pun akan ambil set yang pertama, anak panah yang ada tulis ya ataupun tidak, dia pun goncang, tarik, oh anak panah ni kata tidak, maka dia pun tak balik kampung. Ataupun dia kata ya, maka dia pun pergi. Maka ini adalah kepercayaan masyarakat Arab berkenaan tentang al-azlam, meramal nasib melalui anak panah. Ada juga set yang kedua. Set yang kedua yang mana tertulis pada set tersebut akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perkataan diat dan seumpamanya. Lalu dia ada 3 set yang penulis buku ceritakan detail. Kalaulah contoh ada orang yang tak diketahui nasab dia pun, mereka akan buat ramalan dengan anak panah. Maka ada 3 jenis set anak panah yang digunakan pada situasi-situasi yang berbeza. Dan itu memang kepercayaan masyarakat Arab. Mereka sangat-sangat percaya tentang ramalan nasib melalui anak panah yang disimpan oleh penjaga-penjaga sembahan mereka. Okey, ini adalah pada muka surat yang ke-41. Kemudian masyarakat Arab ni pada zaman sebelum Islam, mereka juga sangat-sangat percaya kepada nasib malang. Dia sangat takut. Sebab itu dalam hadis Nabi banyak menceritakan tentang jangan percaya kepada nasib malang. Dia kalaulah nampak burung hantu, bagi dia nasib malang. Dia kalaulah nampak contohnya burung yang warna hitam, nasib malang. Dan mereka sangat percaya kepada perkara tersebut. Apa? Pegangnya. Sekejap nak minum jap. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat. Kita sedang bercerita tentang situasi masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi. Lalu barulah kita faham sebenarnya banyak tugasan Nabi bila nak mengajak masyarakat Arab kepada Islam. Tak apa, kejap lagi. Okey. Kata penulis buku rahimahullah ta'ala pada muka surat 43. Lalu walaupun macam-macam yang masyarakat Arab ni buat, dia percaya macam-macam dengan binatang punya kepercayaan karut, dengan sembahan yang mereka lakukan, dengan nasib malang yang mereka begitu takutkan, dengan ramalan nasib yang mereka begitu agungkan. Namun kata penulis buku rahimahullah, walaupun berpegang kepada amalan dan kepercayaan jahiliyah, masyarakat jahiliyah mereka tetap tidak meninggalkan keseluruhan ajaran Nabi Ismail. Mereka tak tinggalkan. Dan antara yang mereka tak tinggalkan, sebab itu banyak orang kata, zaman sebelum Nabi ada haji ke? Haji adalah antara amalan dia. Sebab itu kata penulis buku rahimahullah, maka antara amalan yang mereka tak tinggalkan daripada ajaran Nabi Ibrahim, antaranya adalah menghormati Kaabah. Mereka sangat menghormati Kaabah. Dan juga tawaf pada Kaabah, itu mereka masih buat. Yang ketiga, mereka masih buat haji dan umrah. Mereka masih buat. Mereka juga ada menyebut nama-nama Allah. Macam kita baca hadis dalam Sahih Muslim pada tajuk perjanjian Hudaibiyah. Maka mereka masih percaya dengan ucapan Bismikallahumma.
Kalau Bismillahirrahmanirrahim mereka tak percaya. Tetapi mereka masih percaya Bismikallahumma. Mereka masih ada menyebut nama Allah. Mereka masih buat haji. Cumanya mereka ubah. Haji pun mereka ubah. Tawaf pun mereka ubah. Dan juga amalan-amalan yang lain. Itu mereka masih pegang. Tetapi dengan tokok tambah dan perubahan. Lalu mereka masih percaya, mereka menghormati Baitullah dan tawaf. Haji dan umrah. Cumanya nanti kita akan belajar haji mereka ubah. Yang ketiga adalah mereka masih lagi menyebut nama Allah dalam sumpah mereka, dalam percakapan mereka. Dan yang keempat antaranya adalah mereka masih menghormati bulan-bulan haram yang empat. Yang mana dalam bulan haram ni mereka takkan ganggu orang, takkan rompak, takkan perang, takkan kacau orang. Dan amalan ini daripada zaman Nabi Ibrahim, bahkan daripada zaman sebelum Nabi Ibrahim lagi. Apakah 4 bulan haram? Iaitu 4 bulan mulia, Rajab. Dan kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan yang keempat berasingan. Itulah bulan Rajab. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, okey, lalu antara perubahan dalam amalan haji contohnya, apa antara perubahan dalam amalan haji, apa yang mereka ubah? Maka penduduk Mekah ni, mereka panggil diri mereka sebagai golongan Al-Hims. Al-Hims. Kalau kita baca hadis kita akan jumpa. Lalu golongan Al-Hims, penduduk Mekah ni, dia punya haji adalah dia takkan pergi Arafah. Sebab Arafah ni terletak di tanah halal. Mereka kata, kami ni penjaga Kaabah. Kami takkan keluar daripada tanah haram kalau buat haji. Mereka ubah perkara tersebut. Lalu kalaulah kita lihat kedudukan manasik haji, tempat haji, maka Mekah bersebelahan dengan Mekah adanya Mina, selepas daripada Mina, Muzdalifah, selepas daripada Muzdalifah baru Arafah. Arafah yang paling jauh daripada Mekah. Maka penduduk-penduduk Mekah bila mereka buat haji sebelum Islam, maka mereka takkan pergi ke Arafah. Mereka berhenti sampai Muzdalifah sahaja. Maka bila tarikh 9 Zulhijjah pun mereka tidak pergi ke Arafah. Sebab itu Nabi SAW bila buat haji, Nabi SAW bersabda, siapa yang tak pergi Arafah, tak sah haji dia. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Sebab itu kalaulah kita buat haji, yang paling penting adalah Arafah. Sebab kalaulah tak berada di Arafah pada waktu yang telah ditentukan, maka tak sah haji. Kalaulah contohnya tak bermalam di Muzdalifah, maka haji masih sah. Tetapi ada situasi-situasi yang dibenarkan, ada situasi yang perlu untuk membayar denda. Begitu juga kalau tak bermalam di Mina, maka ada situasi yang tak perlu bayar denda dam, dan ada situasi yang kena. Tapi haji masih sah. Tapi kalau tak pergi Arafah, haji tak sah. Kenapa Nabi sangat tegas dengan Arafah? Sebab masyarakat Arab, terutamanya Quraisy, mereka kalau buat haji, mereka tak nak pergi ke Arafah. Sebab itu Al-Quran sebut pada suratul Baqarah ayat 199, "Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah." Summa afidu min haitsu afadan nas. Maka hendaklah mereka bertolak daripada mana manusia berkumpul, dan mohonlah keampunan Allah. Min haitsu afadan nas bermaksud adalah tempat Arafah. Maka ini perubahan yang mereka buat pada amalan haji. Tawaf, mereka ada ubah juga tawaf. Mereka banyak ubah. Mereka masih buat, tetapi mereka ubah masyarakat Arab. Okey. Maka berkenaan tentang tawaf, apakah yang mereka ubah? Okey. Lalu kalaulah seseorang itu kali pertama nak buat tawaf, maka dia tak boleh buat tawaf kecuali kena pakai pakaian yang orang Mekah bagi. Mesti pakai pakaian yang orang Mekah bagi pinjam. Dia tak boleh bawa pakaian dia daripada negara dia, tak boleh. Hanya kena pakai pakaian yang orang Mekah bagi pinjam.
Kalaulah katakan orang Mekah tak nak bagi pinjam, maka apakah mereka kena buat? Mereka kena tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Kena tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Maka kalaulah orang lelaki, dia kena bertelanjang sepenuhnya. Kalaulah orang perempuan, maka dia kena pakai pakaian yang jarang, pakaian yang pada waktu itu sangat sedikit dan dia perlu lakukan tawaf. Sebab itu Nabi SAW ketika Nabi menghantar Abu Bakar dan Sayyidina Ali untuk memimpin jemaah haji pada tahun 9 Hijrah, dan ketika itu Nabi tak buat haji, Nabi hantar Abu Bakar dan Sayyidina Ali, maka Nabi suruh Sayyidina Ali pesan, selepas tahun ini dah tak boleh dah tawaf di Baitullah dengan cara yang mereka dah biasa. Dah tak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan tak berpakaian. Kita nampak bagaimana mereka ubah daripada benda yang baik kepada benda yang tak apa-apa. Dan zaman kita pun, kalaulah kita tengok ajaran-ajaran menyeleweng, ajaran-ajaran sesat, begitu. Pelik-pelik kepercayaan dia. Namun masih ada yang ikut dan masih ada yang percaya. Maka orang pada zaman tersebut, orang yang mula-mula kali pertama datang, kalaulah orang Mekah tak bagi pinjam pakaian, mereka kena tawaf dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak berpakaian, terutamanya lelaki. Maka ini adalah perubahan yang mereka buat, dan sebenarnya banyak lagi perubahan-perubahan yang mereka buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian penulis buku membawakan perkara-perkara yang lain tentang masyarakat Arab, tentang bagaimana cara masyarakat Arab bersosial. Antaranya adalah perkahwinan pada masyarakat Arab. Macam mana mereka kahwin. Lalu kisah perkahwinan masyarakat Arab ini, ada hadis yang dibawa, kata penulis buku, muka surat 52. Ada hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Daud dalam sunan dia. Imam Abu Daud ada bawa hadis dalam sunan dia berkenaan tentang cara perkahwinan dalam masyarakat Arab. Pelik-pelik cara dia berkahwin. Pelik-pelik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ada dalam sunan Abu Daud. Maka cara yang pertama, cara macam orang biasa. Dia pergi pinang, dia pergi berkahwin, maka itu cara yang pertama. Pernikahan yang kedua, yang ini adalah pelik cara mereka punya perkahwinan. Pernikahan yang kedua adalah seorang suami akan berkata kepada isterinya yang baru suci daripada haid, pergilah kepada orang itu ataupun orang ini dan pergilah bersetubuh dengan dia sampai hamil. Dan apabila hamil, maka barulah suami dia menggauli isteri dia. Dan kenapa mereka buat begitu? Pelik. Kenapa mereka buat begitu masyarakat Arab? Maka diterangkan kerana mereka nak mendapat anak-anak yang handsome ataupun anak-anak yang kuat. Maka dia suruh isteri dia berzina dengan yang lain. Al-a'yadzubillah. Maka ini cara yang kedua yang ada di dalam pernikahan masyarakat Arab. Dan kemudian ada lagi dua cara yang mana bila kita sebutkan pun, maka kita tak boleh nak bayangkan. Namun sebenarnya berleluasanya zina pada akhir zaman sebenarnya kembali kepada apa yang berlaku pada zaman jahiliyah. Semoga Allah pelihara daripada berleluasanya zina. Kadang-kala kita nampak masyarakat sebahagiannya yang masih pegang kepada agama masih pegang, tapi masyarakat sebahagiannya masih lagi merasa tidak segan silu dengan perbuatan zina. Kadang-kala berlakunya zina di tempat kerja, al-a'yadzubillah. Kadang-kala berlakunya zina di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Maka moga Allah pelihara kita, ahli keluarga, umat Islam semuanya daripada perbuatan zina. Dan sebenarnya bila kita baca tentang sosial, cara hidup masyarakat Arab, maka sebenarnya zaman kita kembali kepada cara tersebut, pergaulan tanpa batas, tidak ada perasaan ghairah terhadap pasangan, isteri, berdua-duaan dengan bukan mahram, dia tak ada ghairah, dia tidak ada perasaan maruah dalam dirinya. Moga-moga Allah pelihara
dan jauhkan insya-Allah. Maka ini adalah berkenaan tentang cara sosial. Bahkan kata para ulama tafsir, bila Al-Quran menurunkan ayat surah An-Nisa, ayat yang ke-22, maka sebenarnya menjadi perkara biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah seorang lelaki berkahwin dengan adik-beradik. Maka mereka berkahwin begitu. Mereka tak ambil berat tentang nasab dan sebagainya. Sebab itu Al-Quran menyebut wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Mereka berkahwin dengan ibu tiri mereka. Mereka berkahwin kadang-kala dengan bekas isteri, bapa mereka. Mereka tidak ada perasaan segan silu. Itulah sosial masyarakat Arab. Namun dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda bahawa seluruh keturunan Nabi SAW terpelihara daripada perkahwinan dan sosial seperti ini. Sebab itu sabda Nabi SAW, yang mana dalam keluarga Nabi, min sifahin qad, tidak ada daripada perzinaan yang seperti ini. Keturunan Nabi tak ada. Semuanya sangat-sangat menjaga keturunan mereka. Allah pelihara keturunan Nabi SAW. Kemudian kita boleh nampak surah An-Nisa ayat 23. Kenapa begitu banyak Allah haramkan? Kerana masyarakat Arab mereka telah terbiasa dengan perkara-perkara tersebut. Sebab itu kata penulis buku pada muka surat yang ke-55, kita ada baca dalam Sahih Muslim, juga dalam riwayat Tirmizi dan Abu Daud berkenaan tentang kisah yang berlaku di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ab bin Zam'ah, yang mana mereka bertengkar bahawa anak daripada hamba wanita Zam'ah, ayah kepada Ab, maka anak ni anak siapa? Orang ni mengatakan ini adalah adik dia. Orang ni mengatakan tidak, ini adalah daripada keluarganya. Sebab berleluasanya pada waktu itu sosial yang tidak terhalang pada zaman masyarakat Arab. Maka ini semua kita nak faham tentang realiti kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Maka sebab itu Islam mengambil berat tentang menghormati wanita, berkenaan tentang menjaga aurat, menjaga batas pergaulan, menjaga banyak perkara, nak menghilangkan perkara-perkara jahiliyah yang telah menebal pada kalangan mereka ketika itu. Antara perkara buruk yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah adalah mereka sanggup menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana merasa malu dengan anak perempuan. Bayangkan, itu adalah cara mereka melayani anak perempuan. Mereka besarkan sampai usia beberapa ketika, dia tak bunuh waktu baru lahir. Dia besarkan beberapa ketika dan kemudian mereka tanam anak perempuan tersebut hidup-hidup. Dan ini adalah kepercayaan masyarakat Arab. Lalu Allah ceritakan pada surah Al-An'am ayat 151. Allah sebutkan pada surah An-Nahl ayat 58-59. Allah ceritakan pada suratul Isra ayat 31. Dan Allah ceritakan pada surah At-Takwir ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Mereka tanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Lalu Islam datang muliakan para wanita. Dan orang yang tak faham tentang Islam, mereka mengatakan Islam menjadikan wanita mundur. Islam menjadikan wanita terkongkong. Islam tak sesuai untuk para wanita pada zaman ini. Padahal Islam yang memartabatkan wanita. Tidak ada agama yang memuliakan, memartabatkan wanita, menyuruh untuk mengambil berat tentang kemuliaan para wanita lebih daripada Islam. Namun kadang-kala musuh-musuh Islam meletakkan racun-racun bahawa Islam menganiaya wanita. Al-A'yadzubillah. Islam merendahkan martabat wanita. Al-A'yadzubillah. Padahal kalau kita lihat sebelum kedatangan Islam, bagaimana situasi dan keadaan para wanita, maka sebenarnya Islam yang mula-mula memuliakan para wanita. Maka ini semua pada muka surat yang ke-50, yang ke-56. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala,
Antara sikap buruk yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah pada muka surat 57 adalah asabiyah yang melampau-lampau. Asabiyah. Apakah maksud asabiyah? Iaitu mereka hidup dalam sistem perkauman yang berdasarkan bangsa, suku dan keluarga. Mereka sangat pada waktu itu ta'assub asabiyah mereka. Sebab itu kalaulah ahli keluarga mereka salah sekalipun, dia akan mempertahankan keluarga dia. Dan mereka betul-betul salah faham tentang prinsip yang memang dibawa oleh setiap agama bahkan Islam, iaitu prinsip unsur akhaka zalimah atau mazlumah. Mereka faham, tolonglah saudara kamu, keluarga kamu, sama ada dia betul ataupun salah. Islam punya maksud, kalaulah saudara se-Islam kamu salah, maka halang dia daripada melakukan kesalahan dan kezaliman. Itu maksud tolong dia. Kalaulah dia dizalimi, maka bantu dia. Tapi masyarakat Arab jahiliah punya pemahaman, kena bantu keluarga, kena bantu kaum, kena bantu suku, walaupun mereka ini salah. Sebab itulah kita nampak mereka sanggup mati, mereka sanggup korbankan diri, mereka sanggup apapun untuk mereka punya suku dan kaum. Asabiyah mereka adalah sangat tebal dan juga sangat kuat. Dan inilah yang berlaku. Kenapa Aus dan Khazraj bergaduh? Mereka pun tak tahu kenapa mereka berperang. Hanya ada 2 orang yang bergaduh, seluruh kabilah berperang dan bergaduh. Dan inilah cara kehidupan masyarakat Arab yang mana mereka sangat-sangat kuat asabiyah. Mereka punya sistem kehidupan adalah asabiyah terhadap suku, bangsa dan juga keluarga. Maka ini adalah kehidupan masyarakat Arab. Kata penulis buku, namun kita hanya banyak sebut tentang keburukan masyarakat Arab. Adakah masyarakat Arab ini tak ada baik dia? Maka penulis buku mula membawa tajuk, walaupun kita panggil mereka sebagai zaman jahiliyah, zaman kejahilan dan kegelapan, tapi jom kita lihat sebenarnya masyarakat Arab ini ada sifat-sifat yang baik. Dan apakah sifat-sifat baik mereka? Sangat banyak, namun penulis buku kongsikan beberapa yang kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ini dalam Santai Sirah. InsyaAllah harapnya esok kita boleh mula masuk berkenaan tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok jam 10.30 dalam Santai Sirah. Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan buku, maka di TikTok telah dipinkan dan juga di Facebook juga telah dipinkan. Jumpa lagi. Terima kasih semua.